DPN 2013 tajuk ketiga kita adalah PFD. PFD ni common sangat kalau dengar dekat plan nak tengok drawing PFD. Common, memang biasanya akan ada. Kalau tak ada sekalipun maknanya company tu dia disimpan tu sebenarnya ada kat mana-mana. Mungkin orang yang awak tanya tu orang yang salah lah. Okay. So PFD ni siapa-siapa yang involve dengan production, lagi-lagi bahagian maintenance, lagi-lagi bahagian proses, dan juga orang yang duduk dekat bilik control room mesti dia akan rujuk PFD bersama-sama dengan PNID yang awak dah tengok video pada minggu lepas lah. Okay. Saya dah buat video tu kan, so saya harap faham lah. Ada yang tak faham ke minggu lepas punya video? Kalau tak faham, nanti maklumkan kat saya. Kita akan go through secara kasar chapter 4 ni balik di kemudian hari lah. Okay. So untuk hari ni kita fokus kepada proses flow diagram. Okay. Apa yang awak patut belajar dalam subjek unit 3 PFD ni? Okay. First, kita nak tengok dulu perkembangan dia daripada block flow diagram ataupun shortcut dia BFD. Kemudian kita sketch block flow diagram menggunakan komputer punya software. So ini dah tak boleh guna pakai lah, pakai Microsoft Visio. Okay. Seterusnya kita akan belajar buat PFD, proses flow diagram, atau nama lain dia PFD. Okay. Dan juga bukan software Microsoft Visio lah. Microsoft Visio saya dah license dah tak ada. So kita guna software yang ada. Salah satunya adalah tadilah kita pakai Lucid Art ke Lucid Chart? Tak. Saya pun tak perasan tadi saya tulis apa. Okay, softwarenya di sini. Okay, Lucid Chart. Okay, Lucid Chart. So benda tu free. Benda tu free, awak boleh guna, awak boleh pakai bila-bila. Cuma ada part yang berbayar lah. Okay. Tapi kalau macam lukis sendiri, buat library sendiri, itu semua tak ada masalah. Jadi hopefully awak boleh faham. Ingat balik konsep yang awak guna pakai masa buat AutoCAD SEM 1. Okay. Yang korang buat block dengan W block. Kena ingat balik lah benda ni. Okay, sebab konsep dia sama. Cuma mungkin nama dia tak sama. Yang ni dekat dalam AutoCAD kita panggil block dengan W block. Kalau dekat software lain dia panggil macam Visio, dia panggil stencil. Dekat dalam Lucid Chart ni pun saya rasa dia panggil stencil. Seingat saya lah. Okay. Saya pun jarang guna Lucid Chart. Sebab saya pakai AutoCAD lah biasanya. Cuma saya tak nak pakai AutoCAD sebab isu dia adalah student tak ada dekat asrama kan. Student tak ada di KKTN Kemaman. Jadi isu dia adalah AutoCAD tu sendirilah software. Tak semua student pun ada laptop ataupun komputer. Tak semua student pun boleh guna software. Kalau ada pun laptop, tak semua student ada software tu. Jadi saya guna pakai web based punya cara, iaitu kita pergi kepada Lucid Chart dan kita draw dekat situ lah. Sefaham saya kalau Lucid Chart tu pakai apa-apa device pun dia boleh guna lah. Okay. Last kali ni hanya untuk knowledge sahaja. Okay. Knowledge untuk awak. Extra knowledge lah. Kita ada document control dan revision. Okay. Ni adalah bahagian kawalan dokumen sesebuah company. Okay. Nanti kita tengok apa tu. Okay. Introduction. Okay. So kita pergi kepada
Saya pernah maklumkan pada awak dalam chapter 1 ataupun 2. Chapter 1 tak silap saya, perkembangan lukisan dalam flow ni dia bermula dengan construct teori dia, teori conception. Kemudian dah dapat teori dia, dah dapat konsep ataupun kita dah dapat asas dia daripada mana pergi mana bahan ni, daripada raw material pergi melalui unit ke, pergi kepada alatan tertentu, kemudian dihasil benda-benda sekian-sekian, barulah kita dapat bentukkan BFD. Kemudian daripada BFD kembanglah dia kepada PFD, seterusnya kepada PNID. Dan bukan berhenti di sini. Selepas pada PNID dia ada lukisan lain lagi. Contohnya mechanical design, okay? Piping isometric, ataupun piping elevation, okay? Dan macam-macam lagi, macam-macam lagi lukisan yang awak akan belajar. Salah satunya lagi adalah plan layout. Okay? So benda-benda macam tu yang awak akan tengok lah. Okay. So kita fokus pada BFD dahulu. Block flow diagram. Apa itu block? Block adalah kotak, satu bentuk kotak. Satu blok. Okay, blok. Flow. Maknanya ada aliran. Okay, aliran. Okay. Diagram tu gambaran dia lah, kan? So apa maksud block flow diagram adalah satu lukisan yang ada gambar kotak-kotak yang menunjukkan aliran prosesnya. Contoh. Tapi kotak ni represent apa? Apa maksud kotak ni? Apa maksud flow ni? Apa maksud arrow ni? Okay. So block flow diagram ni adalah satu bentuk presentation yang paling simple lah. Okay. Lepas ni kalau awak nak buat presentation, tak perlu ada perkataan-perkataan ayat macam ni. Kalau nak buat lah, tak kisahlah pakai, nak buat untuk subjek lain ke apa kan. Cuba tukar cara presentation awak buat block diagram. Okay, block diagram macam ni. Awak perlu faham apa yang awak buat. Dan awak perlu lukis dalam bentuk blok ni. So bila awak dah lukis, awak dah faham, secara automatiknya awak akan faham macam mana nak explain, kan? So bukan hanya diguna dalam kita punya bahagian lah pasal design ni, tapi boleh pakai kat mana-mana presentation. Okay, mana-mana presentation. Macam saya cakap tadi lah, kalau awak nak present dekat subjek lain, terpulang. Kalau awak pakai blok ni memang cantik lah. Sebab kita tak nak tengok presentation dalam bentuk word ni banyak. Kalau buat bentuk word ni baik, baca buku. Macam itulah. Okay, analogi dia begitulah. Block diagram, kalau tempat lain lah kita panggil block diagram lah. Kalau untuk kita khas nama dia block flow diagram. Okay. Dia nak simplify apa yang dalam report. Biasanya bukan dalam report lah, biasa dalam presentation. Sebab presentation orang tak nak maklumat yang cluttered, yang bercampur sangat, yang terlampau detail. Kita tak nak. Tu dalam presentation lah. Contoh awak nak bentangkan dekat klien, customer awak. Takkan awak nak cerita company yang awak buat ni, awak hasilkan sekian-sekian, berapa kilo, berapa minit, berapa saat, apa jadi, takkan nak terang macam tu. Kalau terang macam tu, untuk engineer penting sebab dia nak bina plan tu ataupun dia nak cari isu ataupun permasalahan dalam plan tu. Itu tak apa. Tapi untuk customer, contoh klien, end klien ke siapalah kan, kita takkan tepukan seseorang tu dengan maklumat detail. Jadi cara mudah adalah kita guna word-word yang, perkataan-perkataan yang catchy.
yang mudah orang ingat, yang mudah tangkap. Okay. Kita guna perkataan-perkataan yang mudah, kita guna bahasa yang mudah dan kita tunjuk aliran yang mudah. Kita boleh tunjuk PFD tapi dia tenganga mulut nanti kan. kita tunjuk, kita bolehlah faham. Kalau kata klien tu dia tahu dia nak beli je. Macam itulah ibaratnya. Okay. Kita kena tengoklah kita punya audience kita tu background dia apa. Background dia. Kalau kata background dia orang engineering, takkan kita nak tunjuk block flow diagram je. Kalau background dia memang orang dalam oil and gas, kita pula nak bentang pasal kita punya plan, takkan kita nak terang dalam block flow diagram. Okay. Nak terang sebagai satu bentuk kesimpulan, summary, tak apa. Tapi kalau nak terang kepada dia orang proses yang berlaku, minta maaf lah. Memang dia orang pun tertanya-tanya, lagi banyak benda nak tanya dia. Lepas tu awak pun pening, dia pun pening. Okay. So banyak digunakan dalam report, dalam textbook, dalam presentation. Tapi untuk engineering punya purpose, okay, limited use sahaja. Maknanya terhadlah maklumat yang kita boleh dapat. Sebab untuk engineer, dia nak detail. Kan? Macam saya cakap tadi lah. Okay. So penggunaan BFD, okay, dalam skematik. Okay. Satu kotak tadi tu, blok lah, kita panggil blok. Saya tak panggil kotak dah lepas ni, saya panggil blok. Satu blok ni melambangkan apa? Single piece of equipment atau complete stage or in the process. Okay. Contoh, awak nak terang kat klien awak. Okay. Inilah saya tunjuk dekat awak satu slide yang saya ada. Awak akan go through slide ni pada semester 4. Okay. Dia berkenaan dengan flow diagram jugalah. Okay. Tak pasti chapter berapa. Chapter 1, chapter 1. Okay. Ni. Nanti sempat awak jumpa saya lagi. Okay. Ni contoh block flow diagram. Okay. Nak terang dekat customer, dekat orang yang nak melabur kat kita kan. Kita terang macam ni lah. Feed 1 masuk, feed 2 masuk, feed 3 masuk. Maknanya bahan mentah masuk. Kemudian produk 1 keluar, produk 2 keluar. Ini kira satu sistem yang dimaksudkan dalam yang kedua ni. Complete stage in the process. Maknanya dia simple sangat. Apa masuk, apa produk. Dah. Cukup. Nak pergi lebih mendalam sedikit, kita boleh buat macam ni. Ni lebih orang prefer lah. Okay. Tapi masih lagi a single stage yang complete lah. Okay. Dia tak detail sangat. Okay. So macam ni dia beritahu apa masuk. Okay. Apa yang masuk. Oil masuk. Water masuk. Nitrogen. Kalau tadi dia tak beritahu apa yang masuk, apa yang keluar. Yang ni dia dah beritahu lah. Okay. Ataupun kalau macam ni dia by stage ataupun by equipment. Bolehlah kata equipment. Okay. Tak, kalau macam ni betul-betul equipment. Masuk biru ni satu sistem besar. Dalam sistem besar ada satu sistem kecil. Ada alat nama dia three phase separator. Kemudian pergi ke gas separation. Ni alat lah, equipment. Satu-satu ni, satu kotak ni melambangkan equipment. Alatan besar yang utama dalam plant. Dan kotak yang besar sekali ni adalah sistem. Mana satu plant. Macam itulah. Itu contoh dia. Okay. Itu contoh
block flow diagram kalau nak faham dari segi single equipment ataupun dari segi process stage. Okay. So block memang digunakan untuk tunjuk simple process lah. Okay. Kita tak guna untuk tunjuk benda-benda yang complicated lah. Okay. Hanya untuk simple process. Okay. Limited kepada overall process yang mana kadang-kadang dipecahkan kepada beberapa principal stages lah. Macam saya tunjuk tadi lah, daripada kotak, satu kotak je, tiba-tiba dalam kotak tu ada kotak lagi kan. Tu dia pecahkan lagi lah. Okay. Commonly, biasanya satu kotak tunjuk satu equipment. Tu biasa, common. Tak perlu pening-pening. Okay. Dia common. Maknanya bila common ni, orang lain pun faham dah. Satu kotak dalam block flow diagram merujuk kepada satu equipment. Equipment yang kita maksudkan dekat sini adalah equipment unit process, unit operation. Contohlah, saya lukis, saya buat pump. Pump, contoh pump. Pump bagi saya tak perlu lukis dalam satu kotak. Malah tak payah lukis langsung dalam block flow diagram. Kenapa? Bagi saya, okay, sefaham saya dalam block flow diagram ni, dia merujuk kepada single piece of equipment yang mana dia melibatkan unit operation. Ada tak ayat perkataan unit operation ni? Complete reaction stage ataupun unit operation. Okay. So unit operation ni maksudnya apa? Pump, kalau kita masuk air, yang keluar air juga. Tak ada berlaku apa kecuali tekanan yang naik. Pressure yang naik. Pemanas, contoh heater. Pemanas, heater. Contoh saya buat satu kotak lagi. Saya letak HS. HS ni heat exchanger. Kalau awak ingat balik dalam chapter 2, saya ada tulis HS. Okay. HS ni pemanas lah. Heat exchanger ataupun bukan pemanas lah. Heat, haba, penukaran haba. Heat exchanger ataupun heater pun boleh. Yang naik adalah suhu sahaja. Kalau air masuk, air keluar. Samalah kat sini, air masuk, air keluar. Berbeza kalau kita masukkan dalam separator. Separator. Contoh yang masuk adalah air, minyak, gas. Masuk dalam separator, 3 aliran keluar. Atas gas, tengah air, bawah minyak. Contoh. Itu kita panggil unit operation. Mana ada satu operasi yang terlibat dalam tu. Bukan bermaksud pump dengan heat exchanger tak melibatkan operasi, dia melibatkan tenaga juga. Sebab pump memerlukan tenaga. Heat exchanger pun memerlukan tenaga. Tetapi perubahan terhadap bahan yang masuk dengan bahan yang keluar ni kurang. Tak signifikan. Okay. Unless pump ni terlampau tinggi. Daripada cecah air yang masuk, keluar, kalau pump tekanan dia tinggi, air diberi tekanan yang tinggi, dia boleh jadi air batu. Ataupun ada waktunya juga boleh jadi wap air. Tengoklah macam mana keadaan dia kawal kan. Okay. So awak dah belajar dalam dalam chemistry graf ni. Kalau ingat lagi ya. Ni pressure, sini temperature. Okay. Kalau pressure kekal, suhu naik, lepas kat sini dia jadi vapor. Sini liquid, sini solid. Kalau temperature kekal tapi pressure naik, dia boleh tukar macam tu. Okay. So kena ingat balik lah. Sebab tu functionnya awak belajar benda ni dulu. Okay. Itulah guna dia.
untuk faham logiknya dulu. Okay, supaya awak grab dia punya fundamental. Okay. Bila awak dah faham asas, awak boleh relate kan. So, dalam proses kita ni, kita hanya lukis satu blok yang menunjukkan satu unit operation. Mostly macam itulah. Saya tak berapa suka guna maksud yang ni, complete stage ni. Okay, complete stage ni saya jarang nak gunakan sangat unless dia sebagai pembuka bicara, unless dia sebagai summary pun boleh. Kita nak tahu keluar masuk dia je, dah. Kita tak nak tahu dalam dia ada alat apa. Yang tu tak apa. Kalau kita nak tahu, kita ni sebagai macam saya engineering kan. So engineer lah kan. Awak sebagai technician, insyaAllah kalau ada rezeki boleh jadi technologist, okay, engineering. So kita nak tahu detail lebih sedikit daripada complete stage tu. Kita nak tahu alat apa yang kita guna pakai. Oh, ada separator. Oh, ada reactor. Oh, ada apa lagi? Distillation column. Kita ada pressure swing adsorption. Kita ada macam-macam lagi alat yang ada. 3-phase separator, 2-phase separator, liquid separator, liquid solid separator. Apa lagi? Banyak. Okay. Liquid solid, liquid gas. Banyak sangat sejenis separator. Lepas tu belum ada lagi flash vessel lah, apalah kan. Macam-macam lagi alat yang ada. Kita nak tahu yang tu. Untuk kita present kat orang, kita kena tengok background dia. Kalau background dia, orang yang kita nak terang ni, customer luar kan, kita kajilah dia ni orang yang macam mana, dia dah involve dalam ni macam mana. Kalau kita dah tahu dia ni macam mana orangnya, kita bolehlah nak target apa maklumat yang kita nak sampaikan. Okay. Dia dah jadi macam satu bentuk cara, form of presentation lah. Okay. So, block flow diagram ni kita pecah kepada dua pula. Kita pecah kepada dua. Kita ada block flow process diagram. Ini yang biasa. Dan juga block flow plan diagram. Saya boleh kata block flow plan diagram ni saya sendiri tak pernah jumpa lah. Tapi detail dia tu hampir sama macam nearly. PFD. Hampir sama macam PFD. Cuma kotak dia tu berbeza sikit. Okay. Apa maklumat yang kita nak sangat dalam block flow diagram? Important information adalah ni. Operating temperature, pressure, conversion, yield. Yang biasa. Tapi biasanya orang tak letak juga. Sekurang-kurangnya kalau kata nak buat block flow diagram, kecuali block flow diagram yang complete process tu tadi tu, yang saya maksudkan yang ni, stage ni, complete stage ni, yang tu tak perlu sangat lah. Tapi kalau block flow diagram biasa, memang kena ada lah, sepatutnya kena ada operating temperature, pressure, conversion and yield. Okay. Dan kena juga ada berapa aliran masuk. Okay. Sorry lah pakai pen ni, payah sikit. Dan juga komposisinya. Okay. Lepas tu, seterusnya dalam diagram mana-mana ni, dia tak maksudkan detail equipment. Hanya nama equipment sahaja. Okay. So, yang ni abaikanlah Microsoft Visio ni. Banyak lagi software yang kita boleh guna pakai. AutoCAD. Okay, AutoCAD biasa je. AutoCAD Plan 3D pun boleh pakai. Lagi apa ya? Tadi Lucid Chart. Malah PowerPoint, Word, Microsoft Word pun boleh pakai sebenarnya, tak ada masalah. Okay, cuma yalah kita nak lukis tu biarlah
dalam gridnya, dalam kotak-kotaknya. Even Word pun ada, boleh buat je. Cuma lebih proper lah kalau kita gunakan software yang memang dikhaskan buat kan. Lagipun macam saya cakap tadi, Lucidchart tu free sahaja. So, pakailah. So kita tengok block flow process diagram dahulu. Kita ada dua kan, block flow process diagram dengan block flow plant diagram. So kita tengok block flow process diagram dahulu. Block flow process diagram, dia bagi satu situasi pada awak. Satu kilang ni, okay, dia nak hasilkan benzin dan toluene, methane, sorry. Okay. Apa bahan mentah yang dia pakai adalah toluene dan juga hidrogen. So, soalan yang awak boleh nampak lah dalam test ke nanti, kan? Saya akan bagi ayat macam ni. Okay. Bagi ayat macam ni, sekian baca ayat panjang. Tukarkan ayat tu kepada lukisan block flow diagram. Macam tu lah lebih kurang. Okay. So toluene and hydrogen are converted in a reactor to produce benzene and methane. Okay. The reaction does not go to completion. Okay. Kalau ingat balik, ni adalah bahagian chapter 3 chemistry. Biasanya kita hanya anggap dia complete, tapi reaction ni tidak complete. Okay. And excess toluene is required. Okay. The non-condensable gases are separated and discharged. The benzene product and the unreacted toluene are then separated by distillation. The toluene is then recycled back to the reactor and the benzene removed in the product stream. So, secara kasarnya ayat dia ni, penerangan dia ni, cerita dia ni, ada toluene dan hidrogen masuk dalam reactor. Okay. Menghasilkan benzin dan methane, yang mana tindak balas tersebut tidak penuh, tidak komplit, okay, menyebabkan toluene terhasil. Okay. Okay. Maknanya kat dalam kes ni toluene ni lebih lah. Okay. Dan gas yang tidak condense, yang tidak mudah meruap tadi, non-condensable gas, akan di-separate, diasingkan dan di-discharge. Discharge maknanya dibuang lah. Okay. Buang kat mana kita tak tahulah. Benzene product and the unreacted toluene are then separated by distillation. Hasil dia nanti kita nak benzin ni dan juga ada methane ni dan juga ada sedikit toluene sebab dia not complete lah dia punya reaction. Okay. Toluene is then recycled back to reactor and the benzene removed in the product stream. So, ni secara kasar apa yang saya nampak. Okay. Saya hanya tulis macam ni. Ada toluene, ada hidrogen. Masuk dalam satu kotak. Jangan lupa lukis arrow. Nama dia reactor. Okay. Dalam reaktor ni ada toluene dan benzin serta methane. So yang keluar adalah ketiga-tiga tadi dan juga gas adalah diseparatekan. So mungkin nanti dia akan pasang satu separator yang mana sini adalah mixed gas. Okay. Mixed gas maksudnya ada methane ataupun hidrogen ni kan dia cakap does not go to completion. Maknanya reaction dia tak complete. Maknanya bila toluene dengan hidrogen bercampur, ada mungkin 90% je yang bertukar. Lagi 10% toluene dengan hidrogen tetap ada dalam sini. Okay. Tetap ada dekat sini.
kat sini. Okay, so yang ada kat dalam ni adalah toluene, hidrogen, benzin, metin. Itu 2, 3, 4 komponen kita ada. So, yang seterusnya, benzene product and unreacted toluene is separated by distillation. Di sini ada satu kotak lagi, nama dia distilah, saya bagi misal tak pendek distillation. Yang mana toluene dia recycle balik. Ni toluene. Dan benzin ke atas. Okey. Lagi apa lagi maklumat yang kita boleh nampak? Saya rasa ni nama dia separator. Okay, sebab dia separate kan, separated. Jenas. So, ya. Kalau kita lukis betul-betul kan, yang macam toluene dengan hidrogen tu kena tulis toluene lah. Ke boleh Ya, betul-betul. Nanti kita tengok gambar seterusnya. Tu jawapan dia. Okay. Okay. So, ni adalah contoh sajalah. Secara kasar ni adalah sketch. Kan tadi kan saya dah cakap dalam proses pembelajaran awak ni kita akan belajar sketch. Kita sketch ni. Kita sketch dulu. Lukis betul-betul kemudian. Okay. Kita sketch dulu. Okay. So, kalau dalam soalan saya tak bagilah macam ni. Saya bagi detail sedikit lah. Saya akan bagi tahu berapa kilogram per hour toluene tu masuk. Berapa kilogram per hour hidrogen tu masuk. Berapa banyak yang bertukar. Macam tu, saya akan bagi detail sedikit lah. Yang ni dia secara kasar nak tunjuk kat awak je. So kita tengok. Nampak tak? Ada kilogram per hour lah bagai kan. So, tu yang maksud saya. Mana dia dapat kilogram per hour? Cerita sini tak ada pun kan. Okay. So, tadi saya lukis hampir sama. Reactor, separator, distillation. Oh, sama. Okay, betul. Toluene masuk, hidrogen masuk. Ada reaktor. Reaktor keluar, ada gas separator, mixed gas. Kenapa dia panggil mixed gas? Maknanya dalam ni ada dua jenis gas lah. Hidrogen dengan methane yang terhasil lah. Sedikit methane. Okay. Bukan sedikit methane. Patutnya methane lah yang banyak terhasil. Sedikit hidrogen. Sorry, terbalik. Kemudian dalam ni senang cerita saya tulis lah ada hidrogen dengan methane. Okay. Yang mana kat bawah ni pula benda yang berat lah. Ni kita tahu kenapa dia duduk ke atas. Kenapa kita alirkan dia ke atas. Sebab dia gas. Gas adalah sesuatu yang lebih ringan daripada liquid. Kan? Biasanya. Okay. Ada je yang lebih berat daripada liquid. Gas. Ada. Okay. Jangan pelik lah. So, toluene pada kasarnya setahu saya dia dalam bentuk liquid. Bercampur dengan hidrogen yang mana biasanya hidrogen dalam bentuk gas. Okay. Pada suhu bilik, hidrogen adalah pada suhu dalam bentuk gas. Masuklah mereka berdua di dalam reaktor. Sebab tu ada satu kotak. Unit operation dia adalah reaction. Kan, reaction adalah reaktor lah kita pakai. Jenis reaktor kita tak payah beritahu apa-apa. Kita ada banyak jenis reaktor. Lepas tu dia masuk kat sini. Separator. Kalau awak tulis separator saja pun saya terima. Nak tulis gas separator pun lebih baik lah. Sebab tujuan asal separator ni ada adalah untuk asingkan gas. Sebab liquid ni kita kena asing pakai distillation. Yang mana distillation, yang mana liquid akan diasingkan dalam ni lah. Atas berapa, bawah berapa tu lain cerita. Okey. Cuba tengok lagi maklumat apa yang ada dalam block flow diagram. Okay. First, nama bahan. Tapi kat sini tak ada nama yang keluar. Kalau ada nama di sini, lebih bagus. Tu je. Ataupun kat sini. Kalau ada. Kalau tak ada, tak apa. Dia tak ada. Yang utama adalah nama yang masuk dan nama yang keluar. Tu yang penting.
Kedua, arrow flow. Arrow dia. Wajib tunjuk arrow. Ketiga, arrow tu tidak bertindan sesama dia. Walaupun dia patah ke belakang. Keempat, sebolehnya arrow tu daripada kiri menghala ke kanan. Kecuali yang toluene tu sebab dia recycle. Recycle kita tak boleh buat apa, memang dia patah ke belakang lah. Okay. Lepas tu, setiap blok ada nama. Biasanya saya tak buat macam ni lah. Saya biasa letak nama ni dalam ni kotak. Okay. Biasanya saya letak dalam. Okay. Seterusnya, berapa nilai? Itu adalah optional. Kalau ada. Kalau tak ada, tak apa. Conversion biasanya kena ada. Tapi kalau maklumat tu tak diberi, tak perlu letaklah. Kalau maklumat diberi, then letaklah. So, berapa keluar, berapa masuk, semua ada. Flow ada, apa lagi. So, maklumat bawah ni, reaction. Reaction ni optional. Kalau diberi, sila tulis. Tak diberi, tak perlu tulis. Okay. So, secara kasarnya, block flow diagram lah ni. So, tadi siapa tanya nak lukis betul-betul apa semua. Ni lah. Ni tadi sketch. Sketch ni buruk sikit. Tapi lebih kurang lah kan lukisan saya dengan tadi ni kan. Okay. Lebih kurang. Okay. Belum lagi daripada gambar ni, dia jadi gambar ni pula. Benda yang sama dia jadi sini. Ni PFD dia lah. Proses flow diagram. Saya nak habiskan BFD dulu. Okay. Next. Kita tengok tadi ni penerangan je lah. Okay. Penerangan tentang block flow diagram yang saya dah lukis tadi tu. Okay. Dia dalam bentuk simple. Simple sangat-sangat. Okay. Hanya perlu faham ayat ataupun tadilah dia punya story dia tu kan. Okay. Penceritaan dia tu daripada mana pergi ke mana. Okay. Kemudian setiap blok represent process function. Okay. Kalau perasan ada pump tak saya lukis? Tak ada. Heat exchanger tak? Okay. Sedangkan heat toluene dengan hidrogen ni kalau nak bertindak balas, dia perlu bertindak balas pada suhu tertentu tau. Dia tak boleh bertindak balas pada sebarangan suhu. Okay. Toluene pula bahan yang boleh terbakar. Hidrogen ni pula kalau ikutkan daripada simpanan dia, suhu dia memang sejuk. Okay. So bila dilepaskan dalam ni, dia ada suhu yang optimum lah untuk dia dapat 75% ni. Contohnya, kalau nak dapat 95% contoh, pun boleh, tak ada masalah. Kita mainkan suhu dengan pressure lah dalam reaktor. So reaktor kita akan jadi lebih mahal lah. Okay. So dia ada penambahbaikan. Itu yang masa mula-mula proses conception. Kena ingat yang ni lah. Kena faham dulu konsep dia macam mana. Kemudian awak kena tengok dulu. Okay, bahan A campur bahan B. Kalau pada suhu ni dia punya conversion 75. Pada suhu sekian-sekian conversion dia berapa. Okay. So kat mana nak cari maklumat-maklumat tu? Maklumat tu adalah kajian sebenarnya. Kajian. Okay, kajian. Bila kata kajian, kita nak apply, kita kena rujuk pada ahli kimia lah kalau nak senang cerita dalam kes reaction ni. Tindak balas ni. So apa kaitan chemical engineer dengan engineer chemist kan? Chemist dia buat dalam lab. Dia ambil data semua. Engineer dia besarkan skill lab tadi. Tu function dia lah, salah satunya lah. Chemist dia duduk dalam lab, dia kaji A campur B, okay, akan jadi C sebanyak 80% sahaja. Kalau dia naikkan sekian data, ni pula naik. Tu yang jadi setiap plan tu dia ada research and development. Research and development. Okay. So, tak semestinya betul apa yang chemist tu buat. Bila kita apply dekat plan, dia claim 90% boleh tukar. Bila buat kat plan, kadang-kadang
kita boleh dapat 70% je daripada apa yang dicakap tadi 90. Okay. Kadang-kadang tak boleh nak apply juga. Sebab tu perlu ada R&D. Okay. So dalam block flow diagram, malah dalam BFD, PFD dan juga PNID, dia ada format yang kena patuh. Kita kena patuhilah. Okay. Format and convention yang dia guna pakai. Okay. Tadi saya dah maklumkan beberapa format yang saya cakap tadi, pasal arrow, pasal nama, pasal block tu kan. So ni secara format yang lebih detail sikit lah. Operation are shown in block. Okay. Operation unit operation tadi saya cakap. Major flow lines shown with arrow giving direction of flow. Okay. Cuba awak perasan lah. Awak perasan tak kalau reaktor ni dia nak bertindak balas. Contoh TV, kalau kita nak buka, dia guna apa? Tenaga kan? Tenaga apa? Tenaga elektrik. Ada tak laluan tenaga elektrik dalam ni? Dalam block flow diagram. Kita takkan tunjuk utility line. Macam kita guna air. Melainkan air tu dianggap sebagai satu proses lah. Kalau kata toluene bercampur dengan water, takkan tak nak tunjuk water pula kan? Yang tu lain lah cerita. Water tu dah jadi major line ataupun process line. So bila kata process line dia jadi utama lah. Okay. Tapi kalau dalam macam contoh reaktor ni nak berfungsi, dia kena ada elektrik. Gas separator ni nak berfungsi, dia kena ada steam contoh. So, kita tak tunjuk benda-benda tu. Utility line kita tak tunjuk, kita hanya tunjuk major line. Major flow line. Dan flow akan bergerak dari kiri ke kanan, saya dah mention tadi, whenever possible. Yang mana boleh lah, kecuali recycle. Okay. Exceptional kepada recycle. Flow goes from left to right. Kemudian light stream, gas. Contoh bahan yang ringan akan naik atas, bahan yang berat akan turun ke bawah. Kalau perasan, gas naik atas, okay. Liquid akan turun bawah. Kalau ada solid, mungkin liquid kita keluarkan kat tengah-tengah. Tengah sini. Mungkin bawah ni akan jadi solid. Okay. Itulah. Lagi, critical information unique to process supplied. Contoh reaction. Contoh conversion. Contoh berapa bahan keluar masuk. Itu critical information lah. Kalau disupplykan lah. Kalau dimaklumkan. Kalau tak dimaklumkan nampak macam mana kan. If line cross, kalau ada line yang terpaksa macam ni. Saya rasa saya pernah tunjuk kat awak. Kan. Kalau terpaksa cross macam ni. So apa yang kita kena putuskan? So line yang kita kena putuskan adalah line ke atas ni. Vertical line is broken. Ini kita putuskan line vertical. So lukis macam ni. Jangan lukis macam ni. Okay. Tak nak ni. Simplified material balance provided. So maksudnya kat sini ni lah sama ada reaction ataupun berapa nilai bahan tu. Okay. So itu adalah proses diagram, block flow process diagram. Yang biasa kita nampak, yang biasa kita akan guna dalam inilah dalam bidang proses inilah. Kalau siapa-siapa tak kenal lagi block flow diagram, payah. Saya tak tahulah nak explain macam mana kan. Daripada chapter 1 lagi dah sebut BFD, PFD, PNID. Okay. Seterusnya kita pergi kepada block flow diagram yang kedua, iaitu kita kenal sebagai tadi kita nama dia block flow process diagram ataupun nama dia block flow diagram pun boleh. Orang akan faham lah. Yang ni plan diagram. Block flow untuk plan terus. Lebih complicated. Bagi saya tak setuju buat dalam bentuk ni lah.
block. Sebab tujuan dia untuk apa kalau kita nak tahu maklumat banyak sangat ni. Okay. Sebab dia mungkinlah dia buat ni untuk tunjukkan banyaknya unit proses. Benda ni biasa akan berlaku pada plan yang besar-besar lah. Okay. Plan yang besar-besar dia adalah block flow plan diagram ni. Okay. Sebabnya dia banyak sangat unit operation dia. Okay. Setiap bentuk tu pula Cik Nas kata kotak-kotak je, ni tiba-tiba ada bentuk trapezoid. Contoh kat sini. Sini. Okay. Apalah maksud tu kan. Okay. Maksud dia tu mungkin dia membawa kepada alatan tu dia tak bagi nama pun kan. Saya pun sendiri jarang tengok block flow plan diagram ni. Okay. Saya pun kurang mengenal lukisan yang macam ni. Okay. Saya minta maaf sekiranya saya dapat info apa maksud trapezoid punya bentuk ni, saya akan maklum. Tapi setahu saya kalau dalam lukisan skematik, bentuk trapezoid ni adalah kompresor. Kompresor maknanya dekat sini dia kompreskan air tu, udara tu, nampak? Kan? Water campur air kan, yang arrow first saya tunjuk ni. Okey, setahu saya ni maksudnya adalah kompresor, tapi kompresor sepatutnya tak dilukis dalam BFD. Tapi saya pun tak faham kenapa dilukiskan dalam BFD ni. Okay. Mungkin dia sahaja nak letakkan maklumat tambahan sebab mungkin klien yang tengah deal dengan dia tu kerja dekat supply kompresor. Manalah tahu. Okey, saya perlukan kompresor dekat sini, dekat sini, dekat sini, dekat sini. Mungkinlah kan. Kita tak tahulah. Okey. Saya pun cuba memahami juga benda ni. Saya pun tak tahulah dia nak maksudkan tu apa. Okay. So, lukisan block flow plan diagram ni, apa yang saya boleh cakap adalah kompleks. Okay. More complete chemical complex berbanding dengan block flow process diagram. Okay. Dia kompleks sebab kat sini ada equipment besar lagi. Kat sini equipment besar lain. Siap ada plan lagi. Bukannya equipment. Dia ada plan. Plan orang lain ke apa ni? Faham tak maksudnya? Kalau kat sini saya boleh faham lah COS hydrolysis. Okay. Sour gas shift. Ni kita boleh faham lah. Ni alat. CO2 removal, gas turbine. Gas turbine pun dimasukkan dalam ni. Itu pun saya pening. Macam kompresor lah. Gas turbine patut tak perlu. Okay. So macam-macam lagi benda yang ada. Plan lagi. So agak kompleks, besar. Sebab dia macam merujuk pada satu plan secara besar. Kalau saya tak lukis yang macam ni. Saya hanya lukis satu kotak besar je lah. Kalau saya nak tunjuk apa masuk, apa keluar, dah lah. Kalau dia nak detail, baik dia pergi kat PFD ataupun BFD. Kan? Kalau dia nak detail kan, fokuskanlah dekat mana yang dia nak tengok kan. Tapi tak tahulah. Kadang-kadang penyampaian orang kepada siapa tu yang kita kena tahu. Kadang-kadang maklumat-maklumat yang dia nak ni ada dalam ni. Jadi tak boleh nak salahkan lah. Okay. So sebab tu terbentuknya ada dua jenis block flow diagram. Satu block flow process diagram, satu lagi block flow plan diagram. So kita tengok yang tadi ni, yang ni sebenarnya plan ni untuk apa? Plan ni adalah plan untuk menghasilkan arang, coal kepada higher alcohol fuel plant. Nak hasilkan bahan bakar yang berasaskan alkohol. Ni bukan alkohol yang boleh minum tu kena faham. Alkohol yang boleh minum tu pun boleh jadi bahan bakar sebenarnya.
Okay. Tapi in purity yang tinggi lah. Kalau tak nak terbakar pun boleh terbakar, tapi efektif ni kurang lah untuk jadikan bahan bakar. Sangat complicated. Okay. Yang mana feedstock dia, bahan mentah dia, raw material dia adalah arang. So kat mana arang? Sini ada batu kapur, ada air, ada udara, ada air, udara, ada metanol. So tu bahan mentah dia. Sini bahagian produk lah. So produk yang terhasil banyak. Ada air, CO2, argon, nitrogen, exhaust gas. Exhaust gas ni maknanya gas-gas yang hasil daripada pembakaran ke kan. Ni combust kan. Combust maknanya exhaust gas. Start product lah. Okay. Wastewater, WW wastewater, water to sewage. Macam-macam lagi lah. Mix alkohol. Macam-macam lah bahan yang terhasil. Each block in the chemical diagram, each block in the diagram represent a complete chemical process. Okay. Betul lah saya maksudkan tadi, kompresor dengan turbine tadi ditunjuk dalam bentuk trapezoid. Okay. So, kenapa dia tunjuk? Saya pun tak faham lah. Mungkin macam saya cakapkan tadi lah. Mungkin dia nak present pada company yang dia nak beli kompresor kan. So, manalah tahu kan. Okay. Apa advantage dia, apa disadvantage dia? Advantage dia kita boleh nampak lah satu plant ni. Bukan satu plant. Saya rasa beberapa plant dia bercampur. Ada bahagian plant kat sini, sini. Bawah sini pun ada plant lagi. Dia kaitan integrated plant lah. Okay, integrated, mana beberapa plant dalam satu proses. Okay. Yang mana boleh digunakan untuk early comparison. Dan juga eliminating. Okay, sebelum dia pergi ke proses yang lebih detail. Disadvantage dia, cluttered lah. Penuh sangat, mampat, padat. Okay. So format dia sama saja macam BFD yang tadilah, block flow process diagram tadi. Okay. So both type of block flow diagram sangat penting. Bukanlah tak penting bila kita kata block flow diagram tak penting sangat, tak. Penting, dia sangat penting sebab kita boleh summarizekan apa yang kita apa yang proses terlibat. Kita boleh summarizekan dalam tu. Okay. Memang digunakanlah. Okay. So you would most likely be given a block flow diagram to orient you to the product and important areas of operation. So bila awak memula kerja kat satu plant ni, kadang-kadang dia tak bagi pun BFD. Sebab nak faham sesuatu ni dia kena start daripada daripada block, kemudian pergi ke PFD, next baru pergi ke NID. So, kalau awak nak faham sesuatu plant, tengok dulu BFD dia. Sebab baru awak boleh tahu, oh proses dia sekian-sekian macam ni, gini. Okay. Lepas tu baru pergi ke PFD. Oh ni alat dia yang dia pakai. Oh ni nama alat dia yang dia pakai. Sekian. Okay. Lepas tu bila awak dah dah bekerja dekat satu tempat tu, okay, biasanya kita akan cari improvement part, bahagian untuk penambahbaikan. So bila untuk nak buat penambahbaikan ni, biasa orang lukis dalam bentuk sketching lah. Sketching ni pula takkannya orang nak lukis bentuk pump, gambar pump kat situ. Kotak-kotak lah, blok lah senang cerita kan. So bila awak dah kerja kat sesuatu tempat, bahagian tertentu untuk sekian lamanya, dan awak boleh nampak dia punya kelemahan serta awak boleh nampak penambahbaikannya yang patut kita buat, dan awak boleh lukis. Okay. So maklumat yang kita nak dapat tu boleh disampaikan dalam block flow diagram. Jadi jangan abaikan block flow diagram. Walaupun dia tak detail, namun dia boleh membantu dalam banyak perkara serta dia boleh bawa awak kepada pemahaman plant tu macam mana dia beroperasi. Okay.
So jangan pandang enteng lah, senang cerita kan. Jangan pandang rendah pada lukisan BFD. Okay. So next adalah PFD. PFD ni dia hampir sama je maklumat dia dengan PNID yang awak dah tengok video pada minggu lepas. Okay. Saya takkan ajar PFD hari ni. Kita akan belajar PFD tu pada minggu depan, InsyaAllah. So apa yang saya nak sampaikan adalah saya nak serahkan job sheet kepada awak pada hari ini. Jadi saya nak stop dulu pembelajaran ni dulu untuk hari ini. Okay. Kita end dekat sini.